أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واحمنا بركنك الذي لا يضام من كل الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kerana diberi kesempatan kepada kita untuk kita bertemu pada malam yang terakhir daripada malam-malam 2021. Masuk kalau ikut kira hijrah tu dah masuk bulan Islam kita tu masuk hari esok dah. Tapi kalau ikut bilangan hijri Masihi tu pukul 12 baru masuk. Kan? Kalau ikut cara kitanya dah masuk dah, jatuh matahari tu kira aci lah. Kan? Maknanya malam ni kira malam terakhir 2021. Pukul 12 lagi 2022. Tersuruh ambil kira lah bab tu. Dan khutbah hari ni tajuk umur. Kan? Tajuk umur. Siapa hak yang atas pada 70 tu, subsidi. Kan? Siapa hak atas pada 70 tu, faham ni? Sampai ke 70? Sampai dah? Tak apalah tu kalau duduk melengkak kat masjid di Kelga. Alhamdulillah. Malam ni kita akan tengok kepada individu yang ke-8. Minggu lepas kita tengok kepada seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'az. Walaupun hanya 6 tahun bersama dengan Nabi SAW, tetapi kematiannya adalah kematian yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat elok. Syahid. Kita ni kalau umur kita 70 bang mi, 70 lah kita duduk dalam Islamnya. Tapi tak mana Islamnya kita tak tahu.
Islamnya kita tu tak mana kita tak tahulah. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui dan kita reti tentang diri kita. Kan? Adakah bertambah iman kita kepada Allah atau tidak? Yang tu masing-masing kita lah. No? Malam ni kita tengok individu yang ke-8, iaitu cucu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cucu sulung dia. Cucu sulung dia daripada anaknya Fatimah. Anak kepada Ali bin Abi Talib. Gelaran dia Abu Muhammad. Lahir pada tahun ketiga Hijrah, 15 Ramadan, pertengahan Ramadan. Lahirnya Hasan ini pada pertengahan Ramadan, tahun yang ketiga Nabi sampai ke Madinah. Tahun yang ketiga. Allah Ta'ala taruh umur dia 46 tahun dia. Kita kemas lagi. Kan? Kita duduk dalam Islam lama mana dah? Hasan 46 tahun ni lekeh. Kan? Kita ada hak 60, ada hak 70 tu dah kita kemas lagi lah. Maknanya Islam kita lama lagi daripada Hasan ni. Lama lagi Islam kita daripada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tu, hak yang minggu lepas kita bercara tu, 6 tahun dia ada Islam. Pasal guna. Masa kita kemas lagi kan guna mami. Allahu Akbar. No? 46 tahun mak dia, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Pada tahun 50 Hijrah, 28 hari bulan Safar tahun 50 Hijrah. Adik kepada Husain. Adik kepada Husain. Kita duduk dengar cerita Hasan dan Husain, anak kepada Fatimah. Ahli sejarah Islam telah menamakan dia sebagai khalifah yang kelima daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, ganti kepada pak dia Ali bin Abi Talib. No? Dan dia adalah terkenal dengan seorang yang pemurah, seorang yang cerdas, seorang yang mempunyai keberanian. Keberanian. Dan kita pun tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, kena ada juga dalam diri kita tu sifat pemurah, kan? Sifat cerdas, no? Sifat penyayang kena ada dalam diri kita, terutama sekali sesama kita. Sesama kita. Dan sempat 7 tahun saja bermanja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 tahun sebab Nabi duduk di Madinah 10 tahun kan. Jadi 3 tahun Nabi duduk, Nabi sampai di Madinah, Hasan dilahirkan. Maknanya pada tahun yang ke-11, awal tahun 11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya dan 7 tahun saja dia bermanja dengan neneknya, dengan datuknya. Dan manja tak manjanya Hasan ni dengan Rasulullah ni, ada satu ketika Rasulullah SAW tengah duk khutbah di atas mimbar. Dua beradik ni mari diturun daripada mimbar tu, ambil buat naik dukung. Antara tu lah. Kita kalau budak-budak mari duk main gitu, kita bertepik lah. Kan? Tempat kita ni, kalau masjid kita ni, budak-budak tu kena pergi duduk ujung. Apa pergi main pok apa. Kan? Tapi zaman Nabi, zaman sahabat dulu tak begitu. Masjid dia jadi mesra kanak-kanak. Zaman kita ni masjid jadi macam benci kepada kanak-kanak tu. Sebab tu budak-budak tak suka mari masjid, mari kena Ahmad. Tok Bilal dengan Tok Siak nak Ahmad. Memang ke jauh. Tu dia budak-budak tak mau mari masjid. Tengok mana ada budak-budak lah ni di masjid kita kan. Dah tak boleh mari lah Covid.
Kalau tak Covid pun tak ada pasal budak-budak. Pasal apa? Masjid tidak mesra kanak-kanak. Ada masjid, ada setengah masjid tu disiap di tempa, nanti apa orang panggil tin tu letak situ, soft kanak-kanak duduk di situ, hidup marhaban di situ budak tu. Lepas tu kita budak-budak tu, lepas tu kita gaduh pula depa duk hinggap, cuba ambil metak dekat kita, tak berani hinggap lah kan. Adapun Hasan ni selalu dia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, no? Okey, mari kita tengok kitab kita. Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau iaitu Fatimah. Dia merupakan salah seorang yang diakui sebagai seorang yang alim. Bukan kita lekeh-lekeh. No, seorang yang alim. Seorang yang sabar dan tajam pendapatnya di antara sahabat, serta merupakan pemimpin sayyidul qaum di kalangan kaum muslimin. Maknanya di kalangan orang yang dipakai pendapatnya, di kalangan orang yang terpakailah pendapatnya. Dia orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk Hasan, Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku mencintainya, mencintai Hasan, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Dan Hasan ini adalah imam yang kedua daripada imam-imam Syiah. Syiah dia ada apa? 12 imam. Syiah Imamiyah ataupun Syiah Ithna Asyariyah tu, yang di Iran tu lah. Depa ada 12 imam. Imam yang pertamanya Ali, imam yang keduanya Hasan, kemudian Husain, dan seterusnya sampailah lah ni depa duk tunggu imam yang ke-12 tak keluar lagi, tak timbul lagi. Hari tu dekat-dekat nak timbul ya, lepas tu tak jadi timbul pula dah. Itulah yang dikatakan Imam Mahdi tu bagi mereka. Lah ni duk ada tu, tak timbul, tak keluar lagi. Duk di mana? Duk sembunyi di Bukit Golan. Siapa dia yang nak yang nak ambil berkat daripada dia boleh, tapi kena bayar. Dapat duit buat tu. Kau duk cari makan kat tu, itu dekat-dekat nak keluar lah, tak jadi keluar pula dah. Allahu Akbar. Jadi Hasan ni merupakan imam yang kedua daripada imam-imam Syiah, pokok Syiah. Abu Bakrah berkata, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkhutbah, sementara Hasan bin Ali ada di samping beliau. Dia mondar-mandir antara orang-orang dan Rasulullah. Rasulullah duduk atas mimbar, Hasan ini besar budak-budak, kan? Hidup pi kat kawan ni, pi kat kawan ni, dia berjalan sana, jalan sini, budak-budak, kan? Umur bawah pada 7 tahun lah, kan? Sebab Rasulullah SAW wafat, bila Rasulullah wafat, dia ketika itu berusia berapa? 7 tahun, kan? Jadi maknanya dia lingkungan tu lah, cik-cik lagi, hidup pimari. Bila Rasulullah SAW tengok Hasan tu duduk pimari tu, dia duduk atas mimbar, apa beliau bersabda? Kata Rasulullah, inna ibni hadha sayyidun
wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anak maksud dah cucu, tapi dia panggil anak. Anakku ni ataupun cucuku ni adalah tuan, yakni kalangan pemimpin. Mana bukan kata orang lekeh-lekeh. Cucuku ni kemas ni. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita nak cakap ke orang kata, hampa jangan dapat main, cucuku ni kemas ni. Nah kan? Apa maksud Nabi? Dia akan jadi pemimpin. Semoga Allah mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin dengan perantaraannya. Ulama-ulama sejarah telah membuat satu kajian tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka mereka menemui bahawa apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah membawa maksud bahawa Hasan telah sanggup turun melepaskan jawatannya sebagai khalifah dan menyerah jawatan itu kepada Muawiyah demi apa? Demi kesejahteraan muslimin, supaya orang Islam tidak bergaduh. Ada puak yang menyokong dia, ada puak yang menyokong Muawiyah. Jadi dia pun akhir sekali dia lepas jawatan dia, dan dia orang kata apa, berilah jawatan itu kepada Muawiyah. Selepas daripada itu orang umat Islam tidak lagi bergaduh. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Hasan turun daripada jawatan khalifah, diserahkan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka umat Islam berhenti bergaduh. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semoga Allah mendamaikan antara dua kelompok besar, iaitu kelompok Muawiyah dan kelompok yang asal dulu ni menyokong Pak Hasan, iaitu Ali. Kan dulu berlaku satu pertembungan di antara kelompok yang menyokong Khalifah Ali bin Abi Talib, pak dia, dan juga kelompok yang menyokong Muawiyah. Berlakulah satu peperangan, kan? Ada peperangan Siffin. Ada berlaku peperangan yang akhirnya ada golongan Khawarij telah melontarkan panah mengenai beberapa orang Islam, dan berlakulah sedikit pertembungan. Sebenarnya salah faham saja. Yang mencetuskan pergaduhan itu sebenarnya bukan di kalangan sahabat, sebenarnya di kalangan orang-orang Khawarij, puak-puak jahat ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah terbukti, yakni ketika Ali bin Abu Talib gugur, kemudian umat Islam membai'ah Hasan bin Ali. Apa maksud membai'ah Hasan? Maknanya mengangkat ataupun melantik, mempersetujui Hasan bin Ali menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah lah. Amirul Mukminin itu maknanya ketua kepada orang-orang mukmin. Amir itu ketua, mukminin itu mukmin lah, ketua kepada orang-orang mukmin. Pada waktu itu pasukannya banyak, bak menggunung, mana ramai sungguh, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hasan bertekad menghindarkan pertumpahan darah antara kaum muslimin dan menyatukan mereka di bawah satu pimpinan. Maka dia langsir menyerahkan, maknanya dia bertekad, dia buat keputusan menyerahkan pucuk pimpinan kepada Muawiyah, iaitu ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penulis wahyu Allah. Semoga Allah meridai semua sahabat Nabi. Nampak tak? Itu satu benda yang sangat besar. Bukan senang duduk atas jawatan nombor satu ni, bukan senang nak turun, kan? Duk boleh naik kereta sedap-sedap, duk boleh pi sana, boleh pi sini, kan? Bukan senang. Orang escort sana, escort sini, kan? Tetapi demi menghentikan
pergaduhan di antara orang Islam, dia nampak satu jalan. Dia nampak satu jalan. Pasal apa? Pasal nampak gayanya yang menyokong dia tu ramai, tetapi yang lawan dia pun ada. Kalau cara hak menentang dia tu unduk diri, tak ada masalah. Dia bolehlah berkeras. Tapi masalah dia pak nu pun berkeras. Yang mereka ni taat ke dia. Jadi apabila dia berhenti, dia mengarahkan pengikut-pengikut dia supaya beri ketaatan kepada Muawiyah. Hak mereka ni tentu dah taat ke dia. Hak yang geng Muawiyah tu tentu akan taat kepada Muawiyah. Nampak tak? Jadi apabila jadi begitu, maknanya apa dah? Maknanya umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemimpin. Siapa dia? Muawiyah. Dan tuan-tuan dan puan, kita dulu-dulu, seingat saya darjah 4 kot, kita mengaji satu pelajaran, nama dia Tawarikh. Ingat tak? Nama dia Tawarikh. Dalam buku Tawarikh tu, dalam buku Tawarikh tu, dia mewujudkan kebencian kita kepada Muawiyah. Ingat tak? Waktu kita duduk pakai kasut getah tu, duduk heret bapti pergi sekolah, kan? Ada satu subjek nama dia, satu pelajaran nama dia Tawarikh. Tawarikh tu jamak daripada tarikh. Maknanya tarikh, maknanya sejarah-sejarah. Dalam buku tu dia membangkitkan kebencian budak-budak ni kepada Muawiyah. Dia seolah-olah mengatakan Muawiyah tu jahat. Di situ. Tuan-tuan dan puan, siapa kita? Kita nak kata kepada Muawiyah. Tahu mana bagusnya kita? Sedangkan Muawiyah tu adalah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak beritahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, pernah berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, idza malakta fa ahsin. Rasulullah pernah berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, idza malakta fa ahsin. Wahai Muawiyah, kalaulah hang jadi raja nanti, hang buatlah elok-elok. Apa maksud dia? Maknanya seolah-olah Nabi SAW telah memberi isyarat bahawa satu ketika nanti Muawiyah akan menjadi raja. Dia akan menjadi pemimpin. Dan memang Muawiyah ini dari keturunan orang-orang kepimpinan, orang panggil bangsawan Quraisy. Abu Sufyan siapa tak kenal? Abu Sufyan adalah pembesar Quraisy Mekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya pembukaan Mekah, Fathu Mekah, yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Al-Fathu yani Fathu Mekah. Apabila berlakunya pembukaan Mekah, apa Rasulullah SAW sebut? Man dakhala baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Nabi kata siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Setelah Nabi kata siapa yang masuk dalam Masjidil Haram dia selamat, siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Apa maksud dia? Mana Abu Sufyan ni adalah di kalangan pembesar-pembesar, orang sakan-sakan, dan Muawiyah ni adalah anak kepada Abu Sufyan itu. Dan Abu Sufyan sendiri, kak dia tu adalah isteri kepada Nabi SAW. Kita jangan buat main-main. Awak kita ni siapa dia? Yang kita nak menjatuhkan Muawiyah. Kalau Syiah tu tak apa, biar pergi kat depa lah. Kalau sekat depa nak kata Muawiyah kafir ke apa tu, biar pergi kat depa lah. Abu Bakar pun depa kata kafir, Syiah ni. Umar depa kata kafir. No? Syiah ni tu sudah kira ke depa. Aisyah apa depa kata penzina. Dia kata puak Syiah ni. Jadi saya senang, saya kata kalau cara ada puak-puak yang duk bela Syiah Jahanam, memang tak pakai duit. Macam mana kita boleh membela golongan yang mencerca sahabat Nabi?
yang mengkafirkan sahabat-sahabat besar ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya dikafirkan oleh mereka, kecuali 2-3 orang yang mereka jadikan sebagai pemimpin mereka. Itu saja, no? Jadi itu jalan yang diambil oleh Hasan, yang menampakkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, no? Dia adalah pendamai kaum muslimin ketika berlakunya ketegangan, no? Langkah politis Hasan ini merupakan satu sikap yang agung dan bukti nyata akan sifat zuhudnya di dunia fana. Kalau lah ni tobat, pakat dok berebut lagi ada, no? Kalau lah ni kita boleh tengok lah ni macam mana politik di negara kita ni, nah kan? Walaupun kita kata tak sadok kira ke depa, tapi kita duduk sini, kita letih, nah kan? Mendambakan akhirat. Dia tak ada orang kata tamak kepada dunia. Tak ada tamak kepada dunia. Macam mana orang lah ni mendambakan akhirat yang kekal dan menghindarkan konflik darah, pertumpahan darah, pertelingkahan yang mungkin boleh menyebabkan pertumpahan darah antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pengorbanan yang sangat besar yang telah ditunjukkan oleh Hasan, dan memanglah itu adalah bukti yang nyata bahawa Hasan ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyata. Dan memang dia keturunan Nabi pun. Dia merelakan posisi khilafah dan kekuasaan bukan kerana pengikutnya sedikit. Kuasa politiknya besar, no? Kuasa politik dia besar, tetapi dia mengabaikan benda tu. Banyak orang yang menyokongnya, banyak orang menyokong dia. Tidak mampu dan tidak pula satu kekurangan. Bukan kerana pengikutnya sedikit, bukan kerana dia tidak mampu, dan bukan kerana pula satu kekurangan. Tak ada kekurangan pada dia. Pengikut dia pun bukanlah sedikit, dan bukanlah dia tu seorang yang tidak ada kemampuan untuk menjadi pemimpin dah. Tetapi apa? Nak habaq kata dia sanggup membelakangkan semua itu demi apa? Penyatuan ummah tadi ni. Namun semua itu didorong oleh keinginan lebih mendambakan nikmat di sisi Allah. Kerana dengan menjaga darah muslimin, berarti dia telah menyelamatkan agama dan maslahah umat. Macamlah kita juga. Kadang-kadang kita duk perkerah, duk pertahan diri kita, kan? Tuan-tuan dan puan, walaupun kadang-kadang kita berada di pihak yang benar, orang lain berada di pihak yang salah, kadang-kadang apabila kita mengaku kalah tu, kadang-kadang orang lain dia kalah sendiri gitu kan. Kalau kita duk berkerah dengan orang yang tak reti, ni jam kita, no? Kalau kita duk berkeli dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Kalau kita duk berkeli dengan orang gila, kita jadi gila. Sungguh. Kita duk keli dengan orang gila, orang gila tu tentu dah dia gila. Lepas tu kita duk keli dengan dia pula, kita apa gila. Orang bodoh tu tentu dah bodoh. Lepas tu kita duk keli dengan orang bodoh. Siapa yang bodoh? Nampak tak? Tu kadang-kadang berundur itu bukan bererti mengaku kalah. Berundur itu bukan bererti mengaku kalah. Berundur itu kadang-kadang membawa erti apa? Bernafas. Macam mana yang berlaku dalam peperangan Uhud, kisah Khalid, kan? Khalid apabila dia tarik tentera dia keluar, kan, menyebabkan puak-puak pemanah tadi ni turun daripada bukit. Tengok kebijaksanaan dia. Akhir sekali bila dia kepung balik, puak-puak tu jam keren, tak boleh buat apa. Tu kadang-kadang
Orang ni kalau cara kita nampak, kata dia tu nampak duk pulun sangat, kita berhenti lah sah, kita out lah sah. Bagi dia letih, kita kilas balik lah. Kan? Kena cerdik juga. Dan tahun di mana Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah ini dikenal dengan Amul Jamaah. Apa maksud Amul Jamaah? Tahun persatuan. Maknanya di mana pada tahun itu orang-orang yang menyokong Muawiyah tentulah menyokong Muawiyah. Orang-orang yang menyokong Hasan tadi ni di atas desakan dan saranan daripada Hasan sendiri, mereka akhirnya menyokong Muawiyah, memberi ketaatan kepada Muawiyah. Maka selepas daripada itu semua orang Islam telah bersatu. Nampak tak? Bagi saya masalahnya ialah masalah jiwa, masalah hati. Kalau hati elok, apa benda pun elok. Tapi kalau hati tu dah tak elok, hang buat lagu mana pun dah tak elok situ. Kalau dia bagi pun dia kata, alah, nak menunjuk tu. Jiwa ni kalau tak elok, dia tak sah. Kalau hati elok, sentiasa akan berlaku pada baik sangka. Tapi kalau hati tu tak elok, dia duduk buruk sangka situ. Hang buat lagu mana pun duduk tak elok situ. Inilah yang dilakukan oleh Hasan. Pengorbanan yang dilakukan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan berlakunya kesatuan semula. Umat Islam jadi bersatu balik. Jangan kita duduk dalam masyarakat kita pun macam tu lah juga. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita boleh jadikan apa yang dilakukan oleh Hasan ini satu panduan. Kita tengok nampak, kata kalau orang tu nampak macam tak boleh pi dah, kita jangan duk kacang sangat. Orang kata jangan duk di pedoh. Slow masuk pi. Kalau cara kita pulun juga nampak, dia tengah duk mengamuk tu, kita jangan duk kacau pi lu kat dia. Biar dia mengamuk, letih lagi kita masuk. Macam mana? Letih dah dia kata, ni aku nak bang hang. Barulah kita masuk. Kalau cara dia duduk bertenaga lagi, kalau kita masuk, tonyoh kalian kita. Dia tak kenal dah. Abang gapak dia tak kenal, dia rimak habis. Langkah Hasan ini dikatakan sebagai tindakan bijaksana dan lurus. Apa maksud lurus? Betul. Kerana dia telah menghindarkan pertumpahan darah. Kalau tidak, berkeli situlah. Kalau cara dia duk berkerah juga nak bertahan, aku yang paling layak sekali. Pasal apa? Tengok oleh siapa dia, puak siapa dia yang paling ramai. Cuba kira tengok. Kira ramai, kira majoriti. Puak-puak yang menyokong dia lebih ramai. Tapi puak-puak yang menyokong Muawiyah tu pun mereka akan pertahankan Muawiyah. Mereka tak peduli dah. Tuan-tuan tahu tak? Yang puak-puak yang menyokong Muawiyah ni adalah saki baki daripada orang-orang yang berkuasa di zaman Osman. Zaman Khalifah Osman. Nak beritahu bagi zaman pemerintahan Osman sebagai khalifah, yang paling banyak sekali orang kata apa, dia punya kuasa dia, main peranan yang banyak sekali ialah siapa? Muawiyah. Osman dia kilik, dia relax ya. Dia tak galuk apa pun. Dia tak semacam Umar dia cengeng. Tak ada siapa boleh kacau dia. Dia kata lagu tu. Kan? Tapi di zaman Osman, Muawiyah pernah meminta daripada Umar, waktu Umar jadi khalifah, untuk mewujudkan satu angkatan tentera laut. Tidak dibenarkan oleh Umar. Umar kata, aku tak sanggup untuk memusnahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bagi dia, kalau kita masuk dalam laut ni, laut akan telan kita habis. Bagi dia, laut ni satu benda yang menggerunkan. Bila kita masuk dalam dia, memang dia telan juga, boleh hilang lah umur.
Tapi bila mari zaman Osman, sekali lagi Muawiyah membuat permohonan, lalu Muawiyah kata hang buat. Tu di zaman dia lah yang menyebabkan Islam menyeberangi Laut Mediterranean yang boleh sampai ke Spain, sampai ke Andalus sana. Cuba kita tengok sejarah. Jadi kerana banyaknya jasa di zaman Osman, dan menyebabkan dia seolah-olah rasa kukuh Muawiyah ni, tambah pula dengan apa dia, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tentang apa dia, dia akan jadi apa dia, raja tadi ni, maka dia bertambah semangat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam satu kitab yang membahaskan benda ni, comel perbahasan dia dalam kitab, nama dia Al-Awasim Minal Qawasim. Cukup cantik perbahasan dia. Dia kitab, sebuah kitab yang sangat adil, yang tidak memihak kepada mana-mana pihak. Semua sahabat betul belaka. Dan kita pendirian kita terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi ialah apa dia? Kita duduk tengah-tengah. Jangan kita berpihak kepada mana-mana. Bahkan kita menyerahkan khilaf di kalangan mereka itu kepada mereka. Ya, pergi kat dia. Kalau cara kita pergi duk hantar Muawiyah, kita jadi Syiah. Kita jadi Syiah. Syiah memang musuh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi selain daripada Ali, selain daripada Hasan Husain, selain daripada Fatimah, semuanya murtad. Jaga. Jangan nak buat main. Sebab itulah daripada pembacaan saya, daripada apa yang saya duk perhati tengok, Syiah ni dia bukan satu cabang daripada Islam. Dia bukan satu mazhab daripada mazhab Islam. Kalau cara cakap mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i tu tak apa lagi. Tapi mereka ni dah lain dah. Lain dah. Nak semayang ni kalau kapek ni tak sah. Tuan-tuan jangan buat main. Dia tak boleh semayang ni, tak kapek ni. Bila dia nak sujud, nanti dia akan keluar seketul batu lebih kurang besar pada ni, kecil hit pada ni. Dia keluar batu tu, dia akan letak di situ, dia akan sujud. Di batu tu ada ditulis Hajarul Muqaddas, batu suci. Daripada mana mari tu? Daripada Karbala. Daripada Karbala. Tuan-tuan, 10 Muharram jaga elok. Sembelih orang sunnah akan disembelih. Dia bawa bunuh, halal darah Syiah. Syiah menghalalkan darah Sunni, dibunuh sewenang-wenangnya. Tuan-tuan kajilah elok-elok, bacalah elok tentang Syiah. Kalau tuan-tuan duk berasa macam Syiah tu bagus, tuan-tuan kaji balik. Dan mereka lah yang telah menyebabkan kematian Husain di Karbala. Jangan buat main. Mereka lah yang dikatakan oleh Husain Rafattumuni, yang menyebabkan mereka disebut sebagai Syiah Rafidah. Dia pun panggil Husain pergi sana. Bila Husain pergi sana, dia pun tak mau sokong dia. Dia pun tolak dia. Maka sebab itulah Husain kata kepada mereka, Rafattumuni, adakah kamu menolak aku? Padahal kamu yang panggil aku mari sini. Akhirnya Husain dibiarkan dibunuh. Adapun Hasan ini diracun. Hasan ini dia mati di Madinah. Dia racun. 3 kali dia diracun. Kali yang ketiga barulah racun itu mendatangkan kesan kepadanya, menyebabkan kematian. Tuan-tuan, jahat apa ni? Jahat apa ni? Kalau tuan-tuan ingat pada tahun 1986, kalau tuan-tuan ingat, mereka lah yang telah menyerang Masjidil Haram. Pokok Syiah Iran, mereka lah yang telah menyerang Masjidil Haram, yang menyebabkan beberapa orang jemaah luka. Mereka tawan seketika. Rupa-rupanya daripada rancang lama.
Saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri waktu saya buat umrah. Waktu mereka dibenarkan pergi semula ke Masjidil Haram setelah beberapa tahun dihalang, dia punya kepala dia ketua dia tak keduh buat sa'i dia pergi duduk tunggu tiang sofa tu, tunggu tiang Marwah tu. Yang nongol-nongol inilah duduk jalan. Dia turun daripada Bukit Safa, bila sampai ke Bukit Marwah tu dia pergi tepuh. Tu imam ni tu. Sekali dia turun daripada Bukit Safa, dia naik pergi ke Marwah. Daripada Marwah dia naik pergi ke Safa, dia pergi tempuh pula. Tu imam ni tu di situ. Boleh kat kau tu? Senang ya. Senang ya dia Sebab tu yang apa-apa benda kalau kita nak orang kata apa nak berpegang, kalau kita nak ikut, kita kena kaji, kita kena faham elok-elok. Jangan pakai duk turut buta tuli gitu ya. Jahanam habis kita. Tak boleh. No? Allahu akbar. Langkah Hasan ini dikatakan sebagai tindakan bijaksana dan lurus kerana dia telah menghindarkan pertumpahan darah, menjaga harta dan kehormatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai dan membahagiakannya serta membalas pengorbanannya untuk muslimin dengan balasan yang terbaik. Jadi apa yang kita boleh ambil tentang kisah Hasan ni ialah apa? Pengorbanan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita diberi jawatan, kalau kita boleh melaksanakan, tak apa. Tapi kalau rasa macam kita tak boleh nak laksanakan, ada sebab-sebab yang menggagalkan, rasanya lebih baik kita serah kepada orang lain yang mungkin apabila duduk kat orang lain lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan siapa? Islam. Lebih menguntungkan Islam, lebih menguntungkan umat Islam. Itu lebih baik. Itulah yang ditinggalkan oleh Hasan sebagai contoh kepada kita. Dan dia bukan orang yang lekeh, dia adalah cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar yang dilakukan oleh Hasan itu telah pun diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Moga-moga Allah Ta'ala akan menjadikan dia ni orang yang mengislahkan, yang mendamaikan di kalangan dua puak muslimin yang sedang bergaduh. Dan itu satu benda yang sangat-sangat mulia, satu benda yang sangat-sangat hebat. Begitu juga kita, tuan-tuan dan puan. Janganlah kita jadi pencetus kepada pergaduhan, tetapi sebaliknya kita jadi apa? Pendamai. Jadi pendamai. Itu lebih baik. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang yang menguntungkan Islam dan menguntungkan umat Islam, agar hidup kita sentiasa mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.